Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Selamat bertemu kepada pelajar Masjid Darul Ma'mur untuk pelajaran Tauhid yang mana kita selalu mengadakannya pada hari Sabtu sebelah pagi, kuliah duha dengan kitab Aqidatun Najin yang mana kita telah baca sehingga ke muka 39. Jadi pada hari ini saya sambung saja daripada muka 39 itu di paragraf yang kedua. Dan segala rasa dan baginya sembilan bagi yang perkataan pahit, dan kedua pedas, dan ketiga manis, dan keempat kelat, dan kelima masam, dan keenam perat, dan ketujuh masin, dan ke-8 lemak, dan ke-9 tawar. Itulah jenis-jenis rasa yang diberikan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa yang berbagai-bagai. Yang mana ada kalanya rasa itu pahit, ada kalanya pedas, ada kalanya manis, ada kalanya kelat, ada kalanya masam, ada kalanya perat, dan ada kalanya masin, dan ada kalanya lemak, dan ada kalanya tawar. Itulah maknanya bagaimana perasa pada manusia tadi diperbagai-bagaikan. Bukan hanya satu rasa saja. Lebih-lebih lagi makanan manusia bermacam-macam dengan rasa-rasa itu. Jadi itulah maknanya satu nikmat yang manusia mendapat lebih daripada haiwan-haiwan. Kerana haiwan kalau makan mungkin satu dua jenis saja. Tak seperti manusia berbagai-bagai jenis dan berbagai rasa, sehingga kadang-kadang sebagai manusia jemu pula kalau sekiranya hanya merasakan satu rasa saja. Dan segala bau-bauan maka baginya amal banyak. Jadi begitu juga bau-bauan yang boleh dihidu banyak, berbagai-bagai. Jadi ada yang rasa baunya begini, baunya begitu, yang wangi dan tidak wangi, yang busuk, dan lain-lain lagi. Berbagai-bagai wangi-wangian juga, berbagai-bagai wangian. Kerana kalau kita pergi kedai minyak wangi, bukan satu jenis saja minyak wangi, tapi berbagai-bagai minyak wangi yang kita jumpa, atau orang Arab cakap utur atau atar, jamaknya utur. Jadi berbagai-bagai. Sebab itulah maknanya tak sama. Ada orang suka satu minyak wangi, ada orang pakai minyak wangi yang lain. Jadi kita boleh kenal mana bauan-bauan tadi. Maka sekalian itu arat yang baru, yakni sifat bagi jirim. Jadi benda-benda macam rasa dan bau tadi adalah benda arat, artinya benda yang mendatang. Artinya benda yang mendatang. Seperti katakan kita tengok batu, mulanya macam katakan batu tadi putih, kemudian dah lama batu tadi boleh jadi bertukar jadi hitam. Dah lama kemudian batu tadi diseliputi oleh lumut misalnya menjadi hijau, ataupun didatangi oleh benda-benda lain bertukar menjadi kuning. Jadi benda-benda yang menukar tadi itu dikatakan arat. Tetap batu tu batu. Kita lihat rumah kita sajalah. Misalnya rumah itu adalah jirim, maka rumah kita tu tadi warnanya bertukar, misalnya kita cat putih,
kita cat hitam, kita cat hijau, kita cat merah, maka cat-cat tadi yang menukarkan warna itu itulah arad. Tapi jirimnya satu, iaitu rumah itu sendiri. Itulah yang dimaksud yang dikatakan arad dan jauhar atau jirim. Ketahui olehmu, apabila sudah tetaplah bahawa alam ini sekaliannya muhdath, yakni dibaharukan atau yang baharu, maka makna baharu itu dahulu daripada adanya itu Adam. Maka yang mengadakan itu Allah Ta'ala, zat yang wajibul wujud, yang tiada baginya permulaan dan tiada kesudahan, dan ada baginya beberapa sifat kamalat yang tiada terhingga baginya pada bilang-bilangan pada nafsul amri, itu perkara itu sendiri, sama ada sifat yang wujudiyah atau salbiyah, kerana beberapa hadis menunjukkan tiada berkesudahan kamalat Allah Ta'ala, tetapi tiada wajib kita ketahui atas jalan tafsil, hanya wajib kita ketahui atas jalan ijmal. Jadi kalau kita lihat kepada wujud dalam dunia ini yang diketahui oleh manusia, dua, iaitu wujudnya Allah dan wujudnya alam. Jadi alam ini adalah baharu. Bila ditanya kenapa baharu? Kerana dia ada permulaan. Maksud ada permulaan apa? Maksudnya ialah dia dulunya tak ada, kemudian ada. Dan ada sendirinya atau tidak? Tidak. Adanya ialah dengan diadakan oleh sesuatu yang lain daripada alam itu sendiri, iaitu tentunya yang mengadakan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Tidak seperti alam tadi. Alam baharu ada permulaan. Allah tidak ada permulaan. Jadi kalau tidak ada permulaan, dikatakan wajibul wujud, mana pasti wujudnya. Wajib wujudnya, maknanya pasti wujudnya, wajib wujudnya, iaitu tidak pernah tiada. Artinya tak ada didahulukan oleh tiada, dan tidak ada kemudian tiada. Mana dahulunya pun tak ada, tak ada tiada, dan kemudiannya pun tiada. Makna dia tetap tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Kemudian Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna, sifat kamalat. Artinya ada kamalat, mana kesempurnaan pada sifat Allah Ta'ala. Maka dengan secara tafsil, banyaklah sifat Allah Ta'ala yang perlu kita ketahui, tapi itu tidaklah diwajibkan. Hanya yang diwajibkan kita ketahui bahawasanya Allah Ta'ala wajib bersifat segala kesempurnaan, maka itu adalah secara ijmalnya atau secara totalnya, ya, kita wajib mengetahuinya. Tapi secara tafsil tidaklah wajib mengetahuinya kecuali dipanggil sebagai fardu kifayah. Artinya memadailah kalau kita belajar lagi. Bagus kalau belajar tu, kerana apa? Kita lebih memahami, mengenal Allah Ta'ala. Kerana kalau kita dah kenal Allah Ta'ala, maka kita akan sedar akan diri kita siapa, kewajipan kita bagaimana, dan kita akan merasakan bahawasanya kita ni tak ada apa-apa. Kita ni tak ada harga, tak ada nilai. Yang harga ada nilai ialah Allah Ta'ala sahaja. Itulah dia tentang memperkatakan sedikit dengan sifat Allah Ta'ala tadi, iaitu di mana Allah Ta'ala lah yang menjadikan alam ini, dan alam ini baharu, dan Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat yang sempurna. Dalam kita teruskan di sini ialah kita akan baca hak Rasul. Hak Rasul, hak pesuruh. Dan kata musannif, ini baca bahasa Arab, wa kadza yajibu alaihi an ya'rifa misla dhalika fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalam. Dalam bahasa Arab, kemudian maksudnya,
Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahui ia akan seumpamanya di dalam yang demikian itu pada hak segala Rasul alaihi wassalatu wassalam. Artinya sebagaimana wajib kita mengetahui tentang sifat-sifat Allah SWT yang wajib, sifat-sifat Allah Ta'ala yang harus dan yang mustahil dan yang harus. Begitulah juga kita wajib mengetahui sifat-sifat yang wajib, mustahil dan harus kepada Rasulullah khasnya, itu Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umumnya segala rasul-rasul. Kerana semua rasul-rasul adalah daripada Allah Ta'ala. Bagi Allah Ta'ala tidak ada beza satu rasul kepada satu rasul yang lain, walaupun tugas-tugas mereka berbeza-beza. Fadilat-fadilat mereka berbeza-beza. Yang paling banyak fadilatnya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita lihat sendiri bagaimana kesannya kepada kita dan kepada umat manusia, yang mana syariatnya tidak akan terhapus berbanding dengan syariat yang dahulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajiblah kita mengetahui sifat-sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi rasul-rasul itu. Dan menyebut oleh musannif, artinya pengarang, akan lafaz misla, iaitu seumpama, artinya seumpama, kerana isyarat ia kepada bahawa tiap-tiap daripada barang yang wajib dan barang yang mustahil dan barang yang harus pada hak Rasul itu lain daripada barang yang wajib pada hak Allah Ta'ala, lain daripada barang yang pada hak Allah Ta'ala. Dan jikalau tiada disebut lafaz misla itu, nescaya memberi waham bahawa barang yang wajib dan barang yang mustahil dan barang yang harus pada Rasul itu ain yang wajib dan yang mustahil dan yang harus bagi Allah Ta'ala. Artinya wajib atas tiap-tiap mukallaf itu mengetahui barang yang wajib bagi Rasul dan barang yang wajib atasnya dan barang yang harus baginya. Jadi disebut di sini seumpama. Artinya wajib kita bagi orang mukallaf, orang yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, beriman padanya, mengenal Allah Ta'ala, maka wajib dia mengetahui akan sifat Allah Ta'ala yang wajib, sifat Allah Ta'ala yang mustahil dan sifat Allah yang harus. Jadi pengarang macam seumpama itulah kewajipannya. Dia tak katakan wajibnya sama dengan wajib Allah Ta'ala, tentu, tapi seumpamanya. Kerana kewajipan bagi manusia tak sama dengan yang wajib kepada Allah Ta'ala. Jadi seumpamanya lah juga, kalau kita wajib mengenal Allah Ta'ala melalui sifatnya yang wajib, mustahil dan harus, begitulah juga, itulah maksudnya, begitulah juga kita wajib mengenal rasul-rasul pada sifat-sifat mereka yang wajib dan mustahil dan yang harus. Pengertian Rasul. Bermula makna Rasul itu ialah manusia yang laki-laki, yang merdeka, yang diturunkan oleh Allah Ta'ala akan firman kepadanya daripada hukum, sama ada hukum i'tiqad dan hukum furu' syariat daripada ibadat. Itulah makna Rasul. Rasul ialah orang yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Dan orang ini ialah orang lelaki yang mana diutuskan kepada manusia dan diberi oleh Allah Ta'ala wahyu ataupun kitab, yang mana dalam kitab tadi diterangkan ada penerangan tentang hukum-hukum yang dibawa oleh Rasul itu mengenai i'tiqad, iaitu kepercayaan. Arti membawa kepada apa yang wajib kita percaya pada Allah, Rasulnya, wajib percaya kepada malaikat,
kepercayaan kepada adanya syurga dan neraka dan sebagainya. Dan begitu juga perkara-perkara cabang-cabang daripada i'tikad tadi, iaitu ibadat-ibadat, cara beribadat, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, itu semuanya diturunkan kepada Rasul. Jadi kesemuanya boleh dikatakan memang atau memang sebenarnya Rasul-Rasul itu daripada golongan orang lelaki. Lelaki yang sempurna sifat-sifatnya, artinya bukanlah orang yang gila, orang yang tidak cukup sifat-sifat pendengaran ataupun percakapan ataupun penglihatan. Semua maknanya laki-laki yang sempurna, itulah dia yang selalu dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul. Dan menyuruh oleh Allah Ta'ala akan dia dengan menyampaikan hukum itu kepada umatnya itu. Jikalau tiada disuruh menyampaikan dia, maka iaitu Nabi juga bukan Rasul. Jadi Rasul tadi disuruh selain daripada Allah Ta'ala turunkan wahyu yang mana terdiri daripada i'tikad, kepercayaan, keimanan dan syariat, iaitu cara-cara beribadat, cara-cara bergaul dan cara-cara mengolah akan peribadatan yang diwajibkan untuk dirinya dan untuk manusia. Maka Rasul-Rasul tadi selain daripada wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepadanya, mereka itu disuruh untuk menyampaikan kepada manusia lain. Artinya Rasul-Rasul seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesemuanya ini disuruh ajak manusia, bukan diam-diam. Bukan diam-diam di rumah atau untuk dirinya sendiri, tidak. Tapi disuruh untuk menyelamatkan manusia dengan mengajar akan apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala, itulah Rasul. Kalau sekiranya orang yang mendapat wahyu tadi tidak disuruh untuk atau tidak diperintah untuk menyampaikan kepada orang lain, artinya cukuplah dia ambil wahyu-wahyu tadi untuk dirinya sendiri, maka itu dipanggil Nabi. Artinya orang yang Allah Ta'ala berikan khabar tentang kebaikan, tentang amalan, tentang i'tikad dan lain-lain lagi untuk dirinya saja, tidak diperintahkan untuk disebarkan kepada orang lain. Ini bukan bermakna kalau orang bertanya dia diam, dia akan jawab, beritahu. Umpamanya seorang Nabi tadi, walaupun dia bukan Rasul, orang bertanya tentang Allah dan sebagainya, dia akan beritahu. Bukanlah maknanya dia diam-diam, tapi dia tidak disuruh. Nanti kalau dia nak buat, dia boleh lakukan, tapi tidaklah diperintahkan untuk dia berbuat demikian. Maka Rasul itu khusus dan Nabi itu umum. Maka tiap-tiap Rasul itu Nabi dan tiada tiap-tiap Nabi itu Rasul. Jadi kalau dari segi bahasanya boleh kita fahamkan, Nabi itu umum. Antara Nabi dan Rasul, Nabi itu lebih umum maknanya daripada Rasul. Kerana Nabi maknanya setiap laki-laki yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala, itulah Nabi. Jadi daripada Nabi tadi, ada yang disuruh untuk menyampaikan kepada manusia, itulah Rasul. Mana kalau kita katakan setiap Rasul itu Nabi, itu betul. Mana perkataan itu tak boleh kita bantah. Kerana memang betul. Kerana Nabi tadi Rasul tadi, sebelum dia dikatakan Rasul, dia Nabi dulu. Kemudian dia terus ambil satu pangkat lagi, pangkat Rasul. Tetapi kalau kita kata misalnya setiap Nabi itu Rasul, salah. Kerana bukan semua Nabi itu Rasul. Jadi Nabi banyak, 100 kira-kira lah, atau lebih atau kurang 124,000. Jadi mereka itu Nabi. Yang Rasul tadi mengikut daripada para ulama 313. Jadi maknanya setiap yang 313 itu Nabi. Dan sebahagian daripada Nabi tadi menjadi Rasul. Jadi kalau kita kata setengah Nabi itu Rasul, betul.
kesemua Nabi itu Rasul, salah. Itu salah. Setiap Rasul itu Nabi, betul. Itulah maknanya, itu perlunya kita tahu dari segi bahasa, mana yang umum dan mana yang khusus. Jadi Nabi tadi umum, maknanya meliputi Nabi dan Rasul. Tapi Rasul tadi khusus, dia termasuk juga Nabi. Termasuk juga dia jadi Nabi. Jadi khusus. Jadi itulah maknanya antara umum dan antara khusus. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan, nanti pelajaran yang akan datang tentang pula bilangan Anbiya atau bilangan Nabi-Nabi. Dan sekian saja, dan diucapkan sehingga bertemu semula kepada sekalian pelajar Darul Ma'mur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.